Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Mustafa al-Kiram wa ala alihi wa ashabil azam sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih banyak pada Tuan Nazir serta jawatan kuasa mengundang saya. Dapatlah saya bersama dengan tuan-tuan semua pada pagi ini. Dan insya-Allah selepas ni kita ada pertandingan azan ya. Jadi tuan-tuan lontarkanlah suara dengan yang terbaik ya. Tapi sebelum itu kita tengok dululah macam mana cara-cara nak azan tu ya. Jadi yang Johan tu tak tahulah hadiah berapa ya. InsyaAllah ada hadiah kan. Jadi kebetulan minggu ni ada berlantung satu pertandingan azan di Saudi ya, ada seorang rakan kita dari sini masuk tapi dia tak dapat lah. Dia ada beberapa pusingan. Jadi hadiah dia tuan-tuan tahu apa? Johan azan 2 juta rial. Jadi kalau 2 juta masjid ni tak dapat 1 juta tak apa dah. Tak apalah, yang penting kita nak cuba menyelami bagaimana sepatutnya kita melaungkan azan ya. Sebenarnya azan ni adalah satu lafaz yang disebut sebagai lafaz tauqifi ya. Istilah dia tauqifi. Tauqifi itu maksudnya sesuatu yang Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk dia dan bentuk itu tidak berubah sampai ke hari kiamat. Ya, dia sama macam ni Al-Quran. Ya. Al-Quran juga dikenali sebagai tauqifi. Ya. Maknanya Al-Quran itu turun pada zaman Nabi SAW begitu, maka begitulah juga sampailah bila-bila, sampailah habisnya dunia ni ya, dia tak berubah. Jadi sebab dia nama tauqifi tu, di situ kita akan lihat ada beberapa perbezaan pendapat dari sudut kita nak melaungkan azan tu ya. Pertama dari sudut harakat ya. Ada yang kata boleh panjang, tak boleh panjang, apa kita akan tengok lepas ni. Sebab dia adalah tauqifi ya. Kita jangan jadi macam orang Iran. Orang Iran dia tambah sendiri. Tuan-tuan pernah dengar azan Iran ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kan, dia tambah itu dia dah terkeluar daripada kaedah tauqifi tu dia baca hayya 'alal falah, dia tambah pula lagi hayya 'ala khairil amal ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliyullah. Jadi kita dalam pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita pegang bahawa azan ni tauqifi. Jadi itu sebab kita kena belajar. Sebab kita nak tengok macam mana sepatutnya kita melafazkan azan ini. Ya, macam mana kita melaungkan azan ini ya, bukan kita ikut-ikut tiru-tiru saja. Ya, dengar orang tu azan kita pun tiru ya. Lepas tu dengar orang ni azan kita pun tiru ya. Lepas tu pergi umrah 2 minggu balik dah lain pula azan ni sebab ikut cara Arab katanya, cara Mekah dan sebagainya. Maka kita sendiri pun tak ada satu pandangan yang jelas bagaimana sepatutnya saya melaungkan azan ini. Itu sebabnya kita perlulah belajar, dan alhamdulillah dengan ada kursus ni mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan semua dapat
menuturkan ataupun melafazkan azan itu dengan sebaiknya. Sebab saya bila sebut azan ni sebenarnya dia macam Quran juga. Maknanya kita nak melafazkan sebutan itu dengan tepat. Saya suka bawa tuan-tuan kita share satu pandangan yang diberi oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam An-Nashru. Dia kata apa dia tajwid ni? Tajwid ni dia kata amaliyatu. Yang pertama sekali kita kena faham. Bila kita nak sebut Quran ke azan ke, pertama sekali dia kata amaliyah, satu bentuk praktikal. Kita nak lafaz tu kita praktikal. Maknanya kita keluarkan suara. Macam kita nak belajar tajwid lah, nun mati bertemu waw, contoh kita baca miu waliyin, contoh kan. Kita kena bunyikan, kena lafazkan, baru dia jadi. Jadi kalau kita baca dalam hati, dia tak jadi. Yang pertama mesti praktis. Jadi tuan-tuan hari ni, kejap lagi saya minta tuan-tuan praktik. Saya sikit je ni. Okay. Tuan-tuan azan. Test seorang-seorang. Okay. Pertama, dia mesti praktis. Lepas tu dia kata, itqan. Cermat. An-nutqis sahih. Itqanin nutqis sahih. Cermat dalam melafazkan lafaz-lafaz azan atau Quran tadi dengan sebutan yang sahih, dengan betul. Kadang-kadang kita dengar orang azan ni, tak itqan, tak cermat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bunyi, dia bukan Allah, dia bunyi sepatut Allah kan. Dia bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia bunyi. Rasulullah, tak jelas hurufnya, kena bunyi asyhadu. Bunyi kalau shin, bunyi shin lah, dengan dia punya hamasnya, dengan dia punya tafasirnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni lagunya ada, tapi sebutannya tak tahu ke mana. Bunyi begitu aja. Ini kita tak nak azan begini. Kita nak azan kita bunyi betul-betul fasih, bunyi betul-betul tepat. Kita dengan harapan kita azan dengan baik, itu Allah Ta'ala terima. Azan kita tu sampai ke langit, suara azan kita itu. Tapi mesti dengan cara yang betul. Jadi dia kata tadi amaliyatu itqani nutqis sahih li alfazil Quran inda tilawati. Itu kalau Quran lah, maknanya satu bentuk praktikal menuturkan lafaz itu dengan cepat, dengan cermat dan juga fasih, dan juga kita kata jelas. Jadi kalau kita lihat dalam tilawah, sebenarnya dia tak ada perbezaan dengan azan ni. Dia lebih kurang saja. Okey. Jadi macam mana kita nak dapat tu? Yang pertama dia kata, saya petik di sini dalam kitab An-Nashru, dia kata wala a'lamu sababan li bulughi nihayati al-itqan wat tajwid wa wusul ghayati at-tasih wat tarsyid mithlu riyadatil lisan. Yang pertama kena riyadah lisan. Apa dia? Praktis. Kena exercise lidah. Kena latih sebut. As-salatu khairun minan naum. Betul-betul sebut. Hujungnya mim, biar bunyi mim. As-salat, alif tu bagi atas kan, hamzah wasal. Kita bagikan atas. Ya, salatu khairun minan naum. Kha-nya ke mana, hamzahnya ke mana. Tapi kita nak dapat itu, pertama dia kata mesti riyadatul lisan, praktis. Lidah kita tu buat riyadah. Wa tikrar ala lafzi, ulang sebutan itu. Al mutalaqqa min famil muhsin, yang ditalaqi,
yang diambil daripada guru kita tu, Al-Muhsin kata, famil Muhsin, mulut orang yang sebutannya betul juga. Itu sebab kalau kita mengaji, macam mana guru kita sebut, macam itulah kita sebut. Kalau guru kita baca huruf fa tu jadi pa, kita pun baca pa lah. Dulu-dulu kan, sekarang alhamdulillah ramai sahabat-sahabat kita, guru-guru kita ya. Dulu-dulu tak apalah, dulu orang tak ramai ya, tak ramai yang mengaji kan. Yang boleh-boleh sikit tu alhamdulillah mereka dah selesai tugas mereka untuk menyampaikan. Tapi kita nak kena upgrade. Dulu-dulu kalau kita dengar orang baca fa bunyi pa, ammal yatima fala taqhar. Contoh kan, bunyi pa ya. Tapi bila kita lama-lama, oh pa tak tepat, fa. Jadi kalau guru kita ajar pa, kita jadi pa lah. Tapi kalau guru kita ajar fa, kita pun sebut fa lah. Ya, saya ada dulu dengar kawan saya dia baca ya. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Dia baca tu bunyi ni 9 kan? Macam itulah bunyinya ya. Maka bila anak murid dia baca pun akan bunyi itulah. Jadi itu sebab penting kita bertalaqi dengan, dia kata min famil muhsin, mulut orang-orang yang bagus bacaannya. Okey. Kita tengok sikit apa dia azan. Okay. Azan ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu solat dengan lafaz tertentu. Okey. Hukum sunat muakkad. Kita tak bincang sangat pasal hukum lah ya. Kita nak terus pada nak tahsin. Okey. Bagi solat fardu dan solat Jumaat. Okey, makruh bagi satu tempat itu meninggalkan azan. Okey, syarat dia masuk waktu solat. Ittifaq para fuqaha ya, ahli fiqah, diharamkan azan sebelumnya masuk waktu solat. Jika dilakukan juga perlu diulang semula apabila masuk waktu solat. Tetapi jumhur mengharuskan azan subuh selepas tengah malam dan disunatkan pada waktu sahur dan diulang kembali apabila terbit fajar sadiq, maksudnya masuk waktu subuh. Jadi kita nak azan ni, tuan-tuan yang jadi Bilal ni, betul-betul pasti jam tu. Ya, jam tu kena pasti. Jangan agak-agak saja. Ya, berlaku satu kali itu di Bandar Seri Putra. Saya ingat baru dalam setahun dua ni. Ya. Masjid azan cepat. Bulan puasa. Habis orang buka puasa semua. Ya. Rupanya jam tu, dia kadang-kadang jam ni kan, jam apa tu, lari dia punya setting dia tercepat. Jadi sebagai seorang muazzin memang kena betul-betul ya, cermatlah memastikan waktu masuk. Melafazkan azan di dalam bahasa Arab. Tak boleh kita nak tukar ya. Sama macam kita baca Quran, kita semayang mesti melafazkan suratul Fatihah itu dalam dalam bahasa Arab ya. Ketiga, didengari oleh orang ramai atau didengari oleh diri sendiri jika seorang. Kalau kita seorang nak semayang pun sunat kita azan seorang-seorang pun boleh ya. Dan didengari oleh orang ramai. Tertib dan mualat antara lafaz azan mesti ikut aturan ya. Asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lepas tu baru hayya ala salah, lepas tu baru hayya ala falah, lepas tu baru Allahu akbar. Tertib. Kalau tuan-tuan langgar, apa jadi? Dia kira tak jadi, kena start balik. Tuan-tuan tersilap tu. Allahu akbar, lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena start balik. Dia tak kira dah. Ya, dia tak boleh undur-undur begitu ya. Sebab saya mengajar di sekolah asrama ya, di sekolah Smart Melabu tu. Budak-budak azan ya, budak-budak tahulah ya. Subuh selalunya ya. Dia bangun-bangun subuh tu, mama-mama itu dia azan. Memang selalulah azan tersilap ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu tak apalah budak-budak sebab dia nak proses pembelajaran. Tapi kita kalau di masjid, di surau, kita kena fokus, cermat ya. Jangan tersilap. Tersilap kan kena ulang balik ya. Okey. Muazzin mestilah lelaki Islam berakal dan mumayyiz. Okey, sunatnya suci. Mana ada wuduk. Sunatnya berdiri. Sunatnya menghadap kiblat. Tidak bercakap selang antara azan ya, dan juga qamat. Ya.
bersuara tinggi dan baik serta merdu. Okey. Azan ni dia nak suara tinggi sebab dia adalah satu bentuk nida, panggilan. Ya? Jadi kita kena latih lah. Hayya 'alas salat. Kena kuat sikit lah. Ya? Ini azan Allahu Rabbi. Hayya 'alas, dengar tak dengar je. Tak ada kita, sebab kita nak panggil orang ni. Biar suara lagu tak ada pun tak apa, tapi mau kuat. Lurus pun tak apa. Hayya 'alas salat. Lurus saja tapi tegas, tegap bunyi. Ya. Hayya 'alas salat. Tak ada lagu tapi tegap. Ya. Ini lagu tak tahu ke mana, ya, suara tak keluar, jadi dia tak ada, ya, tak ada unsur nida tu, tak ada, ya. Okey. Berada di tempat tinggi, ini asalnya muazzin tu duduk di atas supaya suara dia meluas, ya. Tapi sebab kita pakai mikrofon tak ada masalah, ya. Tapi saya tengok di Turki, ya, ada lagi masjid-masjid yang saya lalu tu, masa pergi jalan tu, ada kawasan macam kampung-kampung tu dia azan atas menara, ya. Dia tak pakai mic pun, ya. Dia punya sistem dia, bila dia azan dalam tu suara tu bergaung keluar, ya. Orang-orang sekitar boleh dengar. Okey. Merdeka sunat, baligh sunat. Jadi adik-adik yang belum baligh ni pun boleh jadi Bilal. Ni darjah apa ni? Tingkatan apa? Tak dengar. Ya? Form 1 ni? Form 3. Dulu ustaz jadi Bilal tahu umur berapa? Saya tuan-tuan mula-mula jadi Bilal darjah 4. Kat surau, kat rumah lah. Ada pakcik tu dia kata, kau ni boleh azan? Kata, boleh. Saya suka juga tiru-tiru dulu. Kau azan. Bila kita azan tu, dia malas nak azan, dia suruh kita je. Tak apalah, baguslah. Jadi, muda-muda ni jadi Bilal. Bilal dia punya pahala lagi besar pada imam. Sebab dia panggil orang semayang. Jadi, air lawan rendah. Ya, betul. Kita cadang lah nanti lawan tu bagi tinggi sikit lah. Allah sian, ya. Bila lawan Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan, ya. Jadi Bilal semua, Allah umur 70 kan, 80 jadi Bilal. Bilal umur meningkat ni suara tak mau lagi. Kalau budak-budak azan, suara dia masya-Allah kan. Okey. Okey, itu baligh. Okey, adil tu maksudnya tidak melakukan dosa besar dan juga tidak berterusan melakukan dosa kecil. Jadi kita jadi Bilal ni nak jagalah, ya. Jangan Bilal dia mentang-mentang Bilal suara sedap, isyak dia Bilal. Habis main isyak singgah kedai makan karaoke pula, ya. Tu tak berapa comel lah, ya. Tak kena lah, ya. Okey, amanah. Amanah. Kalau dalam konteks Bilal ni, dia amanah dengan waktu tu, ya. Mana dia bersedia awal. Dia tahu pukul 7.22 azan, amanah, ya. Okey. Berwuduk, ya. Berwuduk. Jangan Bilal azan pakai tuala je, ya. Tutup aurat pun tidak, ya. Bilal terlambat datang, ya. Lepas tu sakit perut pula. Tengok jam pun bunyi tet, ya. Tak dan pakai baju, pakai tuala je azan, ya. Tapi sah tak? Sah. Tapi tak ada, kita tak dapat sunat, ya. Sunat azan tu tak dapat. Tidak buta. Okey. Apa rasionalnya tidak buta ni? Kerana pada zaman dahulu Bilal ni dia tak ada jam, dia tengok waktu sembahyang tu berdasarkan matahari, condong dan sebagainya, ya. Jadi afdalnya orang tidak buta. Tapi sekarang ni sebab kita ada pemberitahuan lain, ya. Mungkin tidak buta ni kita boleh longgarkan. Saya tengok di Masjid Negeri Shah Alam, dia ambil ada satu orang budak buta Bilal. Suara dia masya-Allah, ya, sedap suaranya, ya. Bilal Masjid Negeri Shah Alam, ya. Tapi dia buta, ya. Dia ada, bila dia bertugas tu ada, saya tak pastilah siapa, tapi ada orang bawa dia pergi masjid tu, bawa dia sampai ke bilik azan tu, dia azan, ya. Suara masya-Allah. Okey. Meletak jari di telinga azan saja. Ini sunat tuan-tuan. Meletak jari di telinga waktu azan. Qamat tak payah letak. Tidak sunat. Ya, dalam kitab fiqh sebut tak ada sunat. Jadi qamat tak payah. Azan saja. Ya, dua boleh, satu pun boleh. Ya.
Untuk biasanya orang letak ni untuk suara dia lebih kuat, lebih lantang. Okey. Perlahan-lahan. Azan dia kena perlahan-lahan. Dia berlawan dengan qamat. Qamat kena laju. Azan dia kena perlahan-lahan, lambat. Dipanggil istilah dia apa? Tarsil, kalau tak silap saya, lambat. Hayya 'ala salat. Berhenti jap. Hayya 'ala salat. Berhenti. Jangan hayya 'ala salat, hayya 'ala salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Oh, itu tak sesuai dengan azan, ya. Cepat betul azannya, ya. Itu tak boleh, ya. Kita kena lambat-lambat. Tarji' istilah bagi lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sebut dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammad. Baru kita laung. Itu tarji'. Okey. Taswib pada azan subuh. Ya, as-salatu khairun minan naum. Waqaf pada setiap potongan ayat. Waqaf, jangan wasal. Manalah tahu tuan-tuan tiba terfikir, ini kita wasal lah pula. Allahu akbar, Allahu akbar, sunat waqaf. Kita malah nak cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia gomong 4 ayat terus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tak waqaf. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak dapat sunat. Mana lawan dia apa? Makruh lah kita azan itu. Tapi sah. Tapi kau nak cepat boleh lah. Bilal ada hal pula, ya. Dia pakat dengan imam. Imam kan pun imam laju sikit. Hayya 'ala salati, hayya 'ala salah. Cepatlah. 1 minit habis, ya. Okey, tak boleh, ya, tak sesuai. Memalingkan wajah ke kanan, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, ke kanan dan ke kiri. Dengan kaki tidak turut, kepala sahaja, ya. Okey. Azan di awal waktu. Memisahkan azan dengan iqamat sekadar masa yang sesuai untuk jemaah qada hajat, berwuduk atau solat sunat. Ini atas persetujuan masjid lah, berapa minit. Kita ada jam, sekarang senang, ya. Ada jam, kita ikut sajalah, ya. Berselawat dan berdoa selesai azan. Ini ramai orang terlupa. Lepas azan kita sunat selawat dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Baru kita baca doa, ya. Duduk setelah azan sebelum qamat. Antara azan dan qamat, sunat bagi Tok Bilal tu duduk sekejap. Mana kalau dia sembahyang sunat, dia duduk, ya. Jangan dia habis azan pusing sana, pusing sini, pusing situ, terus qamat, ya. Dia tidak sunat. Okey. Makruh berhadas. Kalau orang tu belum mandi wajib atau belum mandi berangkat hadas besar, asyaddu karahah, boleh, tapi sangat makruh. Azan orang gila, makruh. Orang terencak akal, makruh. Kanak-kanak yang belum memayis, makruh. Perempuan, makruh. Boleh perempuan azan, makruh, ya. Khunsa, makruh. Orang fasik, orang yang selalu buat dosa besar, makruh. Orang mabuk, makruh. Adzan dalam keadaan duduk, makruh, ya. Kecuali dia uzur sangatlah, ya. Dia Bilal tapi hari tu dia uzur, terpaksa duduk. Okay. Talhin, tatrib, taranni, tamdid. Okey, apa benda ni? 4 benda ni. Ini istilah-istilah yang digunakan dalam tajwid. Okey. Talhin, lagu yang melampau. Talhin. Tatrib, dia heret-heret sebutan tu, nak bagi sedap dia buat panjang-panjang. Okey. Taranni, dia letak lagu tu berlebihan, dia lebih kurang tatrib, lebih kurang talhin, ya. Okey. Tamdid, terlalu panjang. Ini 4 ni, ya, makruh.
Apatah lagi kalau bertukar kalimah. Jadi dia nak buat azan canggih sangat tapi terlampau panjang. Kita akan tengok lepas ni berapa harakat nak azan. Jadi azan ni jangan panjang sangat. Hayya 'alas Itu 25 harakat tuan-tuan. Itu makruh. Orang yang dengar pun Allah, Masya Allah, sedap betul Tok Bilal kita ni. Dia tak kira, dia panjang minit, dia kira sedap je. Itu tak nak. Kita nak azan tu, saya pun belajar azan ni, saya tak dengar juga, tanya kan. Saya ingat di Malaysia ni dulu satu Bilal yang paling sedap, saya suka azan, saya tak tahu lah tuan-tuan mungkin pernah dengar atau tidak. Nama dia Datuk Haraman Yaakob, Allah yarhamuh, meninggal dah. Datuk Haraman Yaakob ni dia qari. Dia jadi Bilal Masjid Negara. Tapi dia jadi qari pun dia masuk, dia menang sekali, dia baca Quran tak berapa jadi lagu. Tapi dia azan Masya Allah, tabarakallah. Sampai dulu RTM ambil suara dia tu, orang daripada Arab datang buat lawatan Masjid Negara, dengar dia azan, rakam tu nak bawa suara dia tu, bawa balik nak tayang dekat TV Arab. Kalau tuan-tuan ingatlah di RTM dulu 90-an dia azan begini. Hayya 'alas salat. Itu RTM kalau kita ingat, boleh tuan-tuan boleh flashback balik 90-an. Hayya 'alas salat. Azan dia tak panjang. Pendek-pendek aja, tapi dia punya bunyi itu dengan dia punya zauk, kita kata dia punya rasa azan tu, Masya Allah. Dia memang Masya Allah. Saya dengar tu, saya ingat bila lain tak boleh lawan lah sampai sekarang pun. Dia segi pembawaan hati dia, dia dijemput azan merata, sampai perasmian Masjid Brunei pun panggil dia azan, Sultan Brunei jemput ke Brunei. Jadi Masya Allah, Datuk Haraman dah meninggal dah. Jadi saya sempatlah berkawan dengan dia. Maknanya jumpa jadi hakim sekali, tilawah apa semua. Saya selalu tanya apa caranya, macam mana, apa rahsianya. Jadi adalah dia kongsi sikit sebanyak. Dapatlah saya share dengan tuan-tuan. Jadi azan jangan terlalu panjang. Kita buat ngam-ngam saja. Berkata-kata makruh, berjalan makruh, memberi salam pada orang yang azan makruh. Tapi wajib muazzin jawab salam setelah habis azan. Taswib selain daripada azan subuh, tak boleh. Berulang azan pada solat yang sama, makruh. Menyambungkan azan dengan iqamah, itu makruh. Batal, riddah, na'udzubillah min zalik, murtad, mabuk, pengsan, tidur yang lama, gila, meninggalkan kalimah azan walaupun satu. Ini yang kita sebut tadi, batal tadi. Kita kena ulang balik. Bercakap, senggang antara masa yang lama. Jadi ittifaq para fuqaha, sirah azan atau bentuk azan mestilah tidak ada penambahan dan pengurangan. Dilaungkan dengan istilahnya masna. Masna ni apa? Dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah, dua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua. Hayya 'alas salah, dua. Hayya 'alal falah, dua. Allahu Akbar, dua. La ilaha illallah tak ada masna. Jadi di sisi Syafi'iyah, kalimah azan ada 19 dengan menghitung juga tarjih. Di sisi mazhab Syafi'i, tarjih itu dikira lafaz. Jadi itulah lafaz, tuan-tuan nampak situ. Bawah tu qamat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamati salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita tengok satu-satu lafaz ni. Yang pertama, Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh waqaf, ataupun sebahagian buku kata boleh saktah atau wasal. Kalau kita nak waqaf macam mana bunyi? Ataupun saktah. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu berhenti ataupun wasal ni waqaf, saktah. Okey, yang kedua wasal. Okey, kalau wasal boleh tuan-tuan nak bariskan bagi depan pun boleh, tuan-tuan nak bariskan bagi atas pun boleh. Itu dua-dua ada dalam kitab. Kalau bagi depan, mengapa? Kerana memang asal dia akbar tu bagi depan. Dia panggil khabar. Allah tu mubtada, akbaru khabar. Jadi khabar marfu' bidhammah. Atau dibariskan baris atas. Kenapa baris atas? Kerana dia matikan ra, kemudian tu dihidupkan balik. Dia panggil istilah dia apa ni naqal. Dia panggil naqal. Okey. Jadi kita boleh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar bagi depan, bagi atas. Okey, itu pertama. Okey, kita pergi lafaz kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, an tu nun mati bertemu lam, idgham bila gunnah. An tu jangan dengung. Ya, saya. Boleh terpulang. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak saktah boleh, nak wasal boleh, atau satu saktah satu wasal pun boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu saktah, satu wasal. Boleh. Okey, asyhadu. Okey, yang pertama ini saya sebut secara random saja ya. Mana yang biasa kita silap. Okey, asyhadu. Jangan asyhadu. Asyhadu an la. Shin dia tak ada qalqalah. Dia apa sifat shin? Dia rakhawah. Dia hamas. Dia tafashi. Ini kena tajwid lah, kelas tajwid. Okey. Apa maksud tafashi? Berhamburan. Cuba kita sebut. Kok kuat sikit. Asyhadu. Asyhadu. Apa jadi kalau kita buang tafashi tu? Apa jadi kalau kita buang tafashi? Dia jadi huruf apa? Dia jadi huruf ca lah. Huruf ca. Asyhadu, sebab tak ada tafashi. Asyhadu an la ilaha illallah. Shin kalau kita buang tafashi jadi ca. Huruf Arab dia tak ada ca. Okey. La, okey, la ni dipanggil mad jaiz munfasil. Okey. Dalam istilah tajwid juga perkataan la ilaha illallah dipanggil mad ta'zim. Okey, mad ta'zim. Okey, mad ta'zim maksudnya dia nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, berapa kadar mad ni? Untuk mad dalam azan ni berapa kadarnya? Okey. Dibenarkan panjanglah daripada kalau kita mad jaiz munfasil ni 4 harakat. Dalam kitab untuk azan ni dalam kitab-kitab sebahagian menyebutkan dia boleh panjang sehingga 7 alif. 7 alif maksudnya 14 harakat. 14 harakat. Yang menjadi masalahnya ialah sebahagian daripada kita bila azan la tu lebih pendek daripada ilaha. Cuba kita tengok. Asyhadu an la ilaha. Ilaha tu mat apa? Mat asli. Kan? Kita azan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilah tu lebih panjang daripada la. Tu tak kenalah. Dalam susunan mad jaiz munfasil mesti lebih panjang daripada mad asli. Dalam matan disebut apa? Allah SWT Muhammad lupa dah. Dia ada matan dia menyebutkan tentang maratibil mad.
Fa'aridun fadhun fisali fabadal. Ada pangkal dia tu, saya lupa. Okay. Dia mesti ikut. Jangan mat asli lebih panjang daripada mat jaiz munfasil. Jangan mat jaiz munfasil lebih panjang daripada mat wajib muttasil. Jangan mat wajib muttasil lebih panjang daripada mat yang panjang sekali, mat apa? Mat lazim. Okey. Lazim, wajib muttasil, jaiz munfasil. Baru bawah tu mat badal, mat iwad, apa tu mat asli, ya. Itu semua samalah, dua. Okey. Jadi kita panjangkan la tu. Okey, cuba kita buat sama-sama. Cuba tuan-tuan dengar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, cuba kita buat ramai dulu. Okey, 1, 2. Kau boleh ilaha tu 2 harakat je. Yang kedua tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, 1, 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, cuba. Pendek je. Ilahi, terus masuk. Okey. Asyhadu anna pula. Nun sabdu. Wajibul gunnah. Muhammadun pun sama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Okey, 1, 2. Asyhadu an, dengung. Na Muhammadan. Okey, dengung. Okey, 1, 2. Ya je. Oh, ramai. Okey. Okey, boleh ya? Okey, hayya 'alas salah. Okey. Hayya ada dengung tak situ? Jadi kalau boleh tuan-tuan, saya rasa jangan, tak payahlah azan yang ada dengung tu. Hayya 'alas salah. Itu dia. Saya faham. Itu tuan-tuan pun dengar daripada Arab kan itu, ya. Okey. Jadi yang mana yang tak apa fasih tu kita tak ikut. Walaupun saya tak nafilah mereka tu muazzin Masjidil Haram dan sebagainya. Tapi kita tak nafi Arab ni pun dia ada lahjah juga. Dia ada dia punya pengaruh apa ni, lahjah atau pengaruh dialek dia. Ya, saya jumpa ada satu syekh tu. Dia orang alim qiraat ni. Dia baca ada tempat-tempat tu masuk hidung. Contoh pada huruf bagi dhammah, ya. Contoh dia baca apa? Qad aflahal mu'minun, pergi ke hidung. Sepatutnya tak boleh hidung sebab waw dia duduk pada mat al-jauf, alif mati, waw mati, ya mati, dia duduk dalam al-jauf. Mu'minun, tapi dia baca mu'minun. Innahu kana innahu, pergi ke hidung dan macam sengau. Jadi ada orang tanya dia, Syekh baca bunyi hidung
Itulah, jangan ikut aku yang tu. Dia kata, itu aku pun, itu aku punya lahjah dia. Aku tahu tapi ada kadang-kadang tak jadi. Itu orang Arab, orang Mesir. Kita orang Melayu lagilah. Lepas tu kita tiru pula. Jadi saya cadangkan tuan-tuan tak payah buat lah yang tu. Yang ada dengung tu. Tak payah. Hai, tak payah. Terus je. Hayya 'alal falah. Okey, 1, 2. Begitu. Hujung tu huruf ha kena bunyi, ya. Huruf ta tu jadi hasalah. Jangan baca salah ha. Ataupun langsung tak dengar. Hayya 'alal falah. Ha pun tidak, ha pun tidak, kosong begitu je. Itu jangan, ya. Solah ni maksud apa tuan-tuan? Solah semayang. Kalau solah je, sayasla naran dzata lahab. Sayasla, Tuhan kata akan dinyalakan, betul? Api. Kita nak ajak pergi semayang ke lain pula ajaknya, pergi ke neraka pula kan. Taklah kita bermaksud begitu, tapi perkataan yang kita sebut tu seolah-olah begitu. Jadi tak payah. Kita kena jelas, solat ada ha ujung, okey. Itu lagu Hijaz yang saya buat tu. Tuan-tuan nak try boleh juga. Okey, cuba kita buat. Itu lagu Hijaz. Hayya 'alal falah. Okey, cuba 1, 2. Lagu Hijaz. Hayya 'alal falah. Itu jawab dia. Apa maksud jawab ni? Jawab ni maksudnya lagu ni dia ada istilah jawab. Jawab tu maksudnya yang kedua tu dia nak pair yang pertama tu dia kena lagi tinggi. Maknanya macam orang balas pantun lah, ada jawab pantun, macam itulah. Okey, cuba kita buat. Tak jadi macam saya pun tak apa, tuan-tuan buat versi tuan-tuan. Okey, 1. Kita ambil maksimum lah 14 harakat. Okey, 1, 2. Ya, jadi. Alhamdulillah. Semua jadi. Sebab baca ramai-ramai. Okey. Yang tak jadi pun kira jadi juga. Okey. Dia macam semain jemaah lah. Tuan-tuan semain seorang kat rumah, kalau tak khusyuk, pahala tak khusyuk lah. Tapi kalau semain jemaah, orang seorang khusyuk, semua khusyuk. Jadi itu untung ramai-ramai ni. Kalau masuk bertandingkan pun masuk sekali ramai azan. Semua menang. Semua Johan. Okey. Jadi lagu ni tuan-tuan dia tak boleh nak dapat dalam masa yang singkat. Saya buat contoh. Kalau tuan-tuan rasa nak ni, tuan-tuan rakam lah. Tuan-tuan rakam, nanti balik boleh dengar balik. Yang tadi tu lagu Hijaz nama dia. Okey, cuba kita try sekali lagi. Lagu Hijaz. Hayya 'alal falah. 1, 2. Hayya 'alal falah. Okay, 1, 2. Angkat sikit, jawab. Hayya 'alal, angkat sikit. Hayya 'alal falah. Okey, 1, 2.
Ya, itu lagu Hijaz. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan tamtid tadi? Cuba kita tengok balik. Ya. Nombor 10 tadi. Yang makruh ni talhin, tatrib. Apa maksudnya? Kita azan tu dengan lagu yang melampau. Hayya 'alas salah. Itu tak boleh. Jangan azan begitu. Itu Yahanana boleh. Tuan-tuan tahu Yahanana, ya? Yang lagu Yahanana tu kan. Zalikal fadlu minallah. Itu tak apa. Azan tak mau. Ya, Quran lagi tak boleh sebab dia ada tajwid. Dia ada sebutan. Qasidah boleh. Tuan-tuan nak dengar yang qasidah ada, boleh begitu. Tapi azan jangan begitu, ya. Dia kalau kita dengar telinga orang Arab kan, dia jadi hakim. Saya tengok pertandingan azan di Saudi tu, sikit pun dia tak mau. Hayya 'alas salah, sikit je. Dia kata hadza tamtid. La yajuz at-tamtid fil azan, kata. Tamtid ni maksudnya bumping. Daripada berkatan matat. Matat tu macam kita ambil bola, kita bam. Tu gedung, gedung, gedung. Kita berbual dalam azan. Itu tak boleh. Ya. Itu maksud saya tadi. Ya. Burdah maksudnya bunga. Okay. Macam mana nak beza burdah dengan tamtid? Okay. Burdah ni dia tak ada bunyi gang tu. Hayya 'alas salah. Sikit je dia antara satu perpindahan antara satu suara ke suatu suara tu dia berlaku secara natural. Apa beza dengan tadi? Itu beza dia. Itu beza. Okay, itu kena jaga, ya. Itu sebab kalau kita tengok orang musabaqah Quran kan, tanding Quran, kita tengok, oh sedapnya orang ni baca. Ui, ni Johan ni, Masya Allah, sedap betul lagu. Keluar-keluar keputusan, sagu hati dia dapat. Apa pasal dia tak menang ni? Sebab kita ukur dengan sedap tu je. Hakim yang duduk dalam tu dengan tajwidnya, dengan kefasihannya, dia tolaklah markah. Itu kita kena jaga. Okey. Terus, as-salatu khairum minan naum. Okey, 1, 2. Ya. Sepatutnya begitulah. Sebab as-salatu mat tabi'i, mat asli. Tapi nanti tuan-tuan tanya pula, saya dengar orang Arab tu panjang tu. Tu pulang dia tuan-tuan lah. Ya. As-salatu khairum minan naum. Benar dengar tak azan gitu? As-salatu khairum minan naum. Itu dia lahjah dia, tak apalah. Kita ikut kaedah tak boleh. Ya. Okey, sekali lagi. As-salatu khairum minan naum. Okey, 1, 2. Panjang, naum tu panjang. Ma'arid li sukun. Bagi sama. Kalau yang tadi 14, yang ni pun 14 lah. Kan? Kita ambil 14 tadi kan? Okey. Sekali lagi. 1, 2. Ada juga orang tanya saya, Ustaz, mana boleh naum tu panjang? Naum tu tidur. Semayang lebih baik daripada tidur. Semayang tu panjang. Semayang lebih baik daripada tidur. Jadi tidur tu naum, pendek aja.
Lepas tu apa pasal kau tak baca ayat kursi begitu, saya tanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa pasal tak baca begitu? Okey. Dia tak boleh kias begitu sebab hukum tajwid dia ada dia punya miqdar, tak kisahlah perkataan tu naum ke syaitan ke. Dalam Quran ada syaitan kan. Oh, ada nanti dia kata, oh syaitan ni kita tak boleh sebut nama dia. La ta'budu syaitan. Oh, kita pendek aja sebab syaitan. Tak, dia kira atas tajwid. Kalau syaitan mat jaiz mat arid li sukun, kalau 6 harakat lah. Ya, itu kadang-kadang dia ada memang kita kata dari segi lagu dengan dari segi makna kadang-kadang dia ada kita rasa macam boleh ke lagu ni tak kena dengan makna. Dia tak kira begitu. Okey, dia tak kira begitu. Boleh faham ya? Okey, insya-Allah. Baru ni minggu lepas pun saya ada bengkel dekat apa ni Melaka, ada JAKIM buat perbincangan berkenaan musabakah lah ya. Jadi ramailah panel-panel seluruh Malaysia ada. Saya salah seorang lah jadi pendengar lah, dengar kan. Ada juga di apa? Ditimbulkan isu kalau qari-qari itu nak baca Quran mesti sesuai dengan makna. Kan? Sesuai dengan makna. Jadi contoh kalau kita baca surah Sajadah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menjadikan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Jadi sittati ayyam tu sebab nak kena makna, dia pun ayyam tu kita kena buat gerak tu 6 kali dia kata. Sittati ayyam. Oh, baru nampak makna tu 6. Saya pun, yalah ada orang yang berpendapat begitu. Okeylah, 6. Lepas tu kalau dalam Quran sebut alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun takkan nak bergerak 1000. Alfasanatin 1000 kali gerak bumi. Jadi benda tu sangat subjektif. Kan? Apa yang dimaksudkan dengan menghayati makna dengan bacaan tu? Maksudnya bacaan tu dia ada kita panggil roh. Kita dengar tu kalau cerita, contoh cerita kisah-kisah rasul-rasul atau nabi-nabi yang apa kita istilah apa yang ditolak oleh umatnya. Banyak dalam Quran kan cerita Nabi Zakaria, cerita Nabi Musa. Maka kita bawa lagu tu mood tu sedih, bunyi sedih aja. Bunyi sedih macam surah Nuh. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Nabi Nuh kata, ya Allah ya Tuhanku, inni da'awtu qawmi, aku mengajak kaum aku lailan wa nahara, siang malam ya Allah aku siang malam aku berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Yang masuk Islam, yang terima apa? 50 orang. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Yang terima 50 orang. Jadi Nabi Nuh sedih. Maka kita bacalah bunyi itu sedih. Itu qari-qari Mesir, kehebatan qari Mesir, Syekh Abdul Basit, Syekh apa yang kita dengar dulu, Syekh Siddiq Minsyawi. Dia baca tu dengan roh. Cerita sedih dia boleh baca tu dengan sedih sampai kita yang dengar pun turut sedih. Itu maksudnya roh bacaan ya. Kita nak kalau boleh sampai ke situ ya. Mana kita azan tu pun kalau boleh nak sampai ke situ ya. Memang payah tapi insya-Allah boleh ya. Okey, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, ingat lafaz Allah taghliz kena tebal lam kan. Jangan sebut Allah sebut Allah. Tapi kena ingat yang tebal tu bukannya bibir. Bukan bibir angkat. Cuba kita sebut Allah. Cuba kita sebut sama-sama. Masih lagi ada lagi yang tersalah. Dia sebut Allah. Bukan. Taghliz tu maksudnya kita menebalkan lam. Dalam Quran dia ada satu istilah nama taghliz. Khas untuk huruf lam saja. Taghliz maksudnya apa? Tebal. Taghliz. Daripada perkataan ghalazah. Mughallazah. Sama lah tu. Najis mughallazah. Najis yang tapi jangan tuan-tuan istilah najis yang tebal pula. Ya, tengok tarik anjing sikit. Nak tariknya sikit tak tebal ni, tak boleh dah. Itu dari segi makna. Taghliz tu maksudnya satu yang berat, satu yang besar. Jadi bila kita sebut Allah, lidah kita tu kita angkat supaya dia bunyi tebal. Cuba kita sebut Allah. Cuba.
Jangan angkat bibir. Sebab bibir ni dia akan pergi pada huruf waw. Allah. Itu waw. Cuba kita sebut. Allah. Allah. Ini kita tebalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, cuba. Ra tebal. Kenapa ra tebal? Sebab sebelumnya berbaris fathah. Akbar. Cuba kita sebut. Jangan akbar. Akbar, akbar tak tepat. Akbar. Okey. La ilaha illallah. Okey, cuba. Tu dia. Okey, habis. Okey, untuk qamat pula. Okey, cuba kita latih qamat pula. Qamat tak mau lama-lama. Tengok bawah tu, qamat pula. Tak mau panjang-panjang. Qamat mau segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, cuba. Asyhadu an la tetap panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat untuk qamat dia tak ada wa ashha, tak ada waw terutama adik-adik ni, ingat adik-adik ni. Yang muda-muda ni. Banyak selalu kat asrama budak-budak saya tengok sekolah saya dia azan. Asyhadu an la ada qamat, asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu tak ada waw. Qamat tak ada waw Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Okey, cuba. Itu kalau nak sambung, kalau nak berhenti, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak waqaf. Okey, cuba kita waqaf. 1, 2. Betul. Okey, terus. Ya. Okey, baik. Okey, bawah tu sebahagian kesalahan tu tuan-tuan baca sendirilah tuan-tuan baca sendiri nanti insya-Allah boleh faham. Okey, kita nak masuk sikit sebab kita nak puasa ni. Nak masuk sikit berkenaan cara-cara Bilal nak baca selawat antara tarawih tu. Mungkin tuan-tuan yang bertugas Bilal ni kena jaga-jaga Jadi biasa kita amalkan selawat antara tarawih tu. Dia ada kisahnya orang Mekah dulu dia semayang tarawih. Semayang tarawih ni dia sebenarnya kena rehat-rehat. Dia bukan macam kita semayang cepat nak habis tapi PKP ni terpaksalah kita tak boleh panjang-panjang cepat kena habis. Okey. Orang di Mekah dulu habis main tarawih 2 rakaat mereka tawaf. Tawaf. Lepas tu sambung semayang balik. Orang Madinah tengok, mereka boleh tawaf. Kita tak ada Kaabah di Madinah. Mereka selawat atas Nabi. Itu dikatakan antara asalnya. Macam mana timbulnya antara semayang, antara solat tu diselang-selikan dengan selawat ke atas Nabi. Jadi kita selawat atas Nabi, baik kita tak tergesa-gesa, terkejar-kejar. Kita semayang dengan rehat, dengan tenang. Okey. Okey, selawat untuk apa ni, macam mana? Dia punya ni, saya pun dah lupa, dah setahun dah tinggal. Macam mana? Mula dengan subhanallah lah. Okey. Subhanallah, okey tuan-tuan dengar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Contoh.
Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebut betul-betul lah. Lepas tu yang jawabnya, tuan-tuan jawab. Okey, cuba. Sallallahu wa sallama alaih. Okey, cuba. Wa sallama alaih. Sekali lagi. Sallallahu. Kalau nak wasal, sallallahu wa sallama alaih, dia kena bagi depan sebab dia fa'il. Okey. Jadi kita sebagai Bilal ni, kita kontrol jemaah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sendiri jawab sekali. Biar Bilal, biar jemaah dengar. Sallallahu wa sallama alaih. Jangan kita biarkan jemaah tu. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Itu mana-mana pun ada lah. Dulu-dulu saya ingat orang tua-tua je. Bila saya dah semakin tua, orang yang dulu muda tua pun dia jadi macam tu juga. Ya. Dulu dia tak macam tu. Bila dia tua, dia automatik begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa benda sebut begitu? Ya. Kita nak sebut nama Rasulullah. Dan kita nak selawat ke atas Nabi. Ya, kita nak melafazkan selawat tu sebagai satu hadiah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa selawat satu kali, Allah ampunkan dosa dia 10 kali. Maka kita sebutlah betul-betul. Ya. Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu taala pun dengan panggilan ya ayuhan nabi. Allah Taala sebut dalam Quran semua ya ayuhan nabi. Ya ayuhar rasul balligh ma ya ayuhar rasul, ya ayuhan nabi. Allah tak panggil ya Muhammadu dalam Quran, mana ada ayat ya Muhammadu. Allah muliakan panggilan kepada Rasulullah dengan ya ayuhan nabi. Kalau kita kata hari ni orang ada Tan Sri kan, Datuk, kita panggil Tan Sri, betul-betul. Jangan Tan Sri. Tambah lagi dia ada Tan Sri, kita tak panggil Haji, Haji. Dia buat tak dengar, nonok ngejalan. Tan Sri. Ya. Itu satu kemuliaan pada dia lah. Dia kata, aku susah-susah nak dapat Tan Sri, kau panggil, tak panggil Tan Sri, panggil Tuan Haji je. Orang yang ada haji tak panggil haji pun sama juga. Abang Mat. Buat tak tahu je. Tuan Haji Mat. Dia pandang. Dalam hati dia 10,000 pergi haji ni bukan murah. Itu siapa-siapa pun begitu. Maka kita sebagai rasa kita nak memuliakan Rasulullah, kita didik jemaah kita sebut betul-betul. Ya? Okey, cuba sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cuba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan sambung. Allahumma salli ala Sayyidina. Okey, 1, 2. Sallallahu sallam alaih. Salatut tarawih. Sebab betul-betul salatut tarawih. Sebab dia mudhaf situ. Okey, cuba salatut tarawih. Cuba. Salatut tarawih min qiyam syahri Ramadan athabakumullah. Okey, cuba. Macam tu barulah ada standard sikit. Ya. Salatul qiyam. Apa benda dia sebut betul tahu ujungnya. Main dengar ujung-ujung begitu aja, ya. Okey, kita pun sembahyang 2 rakaat, ya. Saya kemarin saya ada haflah Quran, ya. Haflah ni satu himpunan qari-qari baca Quran, ya. Baca Quran saja. Baca-baca berlagu bersama saya semalam ada Datuk Ahmad Faizul. Datuk Ahmad Faizul tu johan antarabangsa dululah, dia orang Pahang, ya. Kita haflah malam di Kuala Selangor, main jauh pergi, ya. Jadi borak-borak dengan dia, kata Datuk jadi imam tarawih, kata ada juga, dia terpanggil. Dia kata ana Syekh Amir
Kalau imam ni kau boleh nak sekali package dengan Bilal, dia kata. Kalau jemput dia, dia kena bawa Bilal dia. Dia tak nak Bilal masjid tu. Oh, Datuk ni standard lain ni. Kenapa Datuk? Dia kata, supaya Bilal dengan imam tu dia ada dia punya lagunya, dia punya apa tu synchronize lah. Mana bersambung-sambung lah. Jangan kita bila apa ni, bila imam dah baca lagu Hijaz tadi, imam baca lagu Hijaz, baca lagu Hijaz, contoh kita kata apa? Falam yazidhum du'ai illa firara. Contohlah, dia baca lagu Hijaz. Lepas tu dia pun Assalamualaikum warahmatullah. Bagi salam lagu Hijaz. Dia orang belagu ni bagi salam pun belagu. Assalamualaikum warahmatullah. Bilal fadlan minallah wa ni'mah. Kelain lagunya. Wa maghfiratan wa rahmah. Pergi lagu Bayati. Dia nak sambung rakaat kedua tu, dia tak datang angin lagu dia kata. Jadi ana tak boleh. Okey, kita nak berhenti rehat. Kita bagi laluan pada solat jenazah. Okey. Baik, kita berhenti sekejap. Okey, kita sama-sama solatlah. Mudah-mudahan dapat pahala qirat. Dapat pahala besar insya-Allah. Tutup apa? Depan sikit boleh insya-Allah. Depan sikit. Lepas tu kita ikut ni, ikut soft ni. Ikut soft yang ada. Jaga-jaga sikit tak apa. As-salatul tarawih. As-salatul janazah. As-salatul janazah ala hadhil mayyitah hafizakumullah. Jenazah wanita. Sallallahu Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha. نقيها من الخطايا كما ينقى الأبيض أبدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من سورها أدخلها الجنة وأخوتها
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعيدها من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرجت من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيها كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به وأنت أعلم بها منا. اللهم إنها نزل بك وأنت خير منزول بها وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها وقد جئناك راغبين إليك شفعاء لها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها ولقها برحمتك رضاك
وقها فتنة القبر وعذابها وافسح لها في قبرها وجاف الأرض عن جنبيها ونقها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا الله. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Lepas tu kita rehat. Tuan-tuan boleh bersedia untuk azan. Ya, lepas tu kita boleh dengar ada 15 peserta hari ni 15 peserta. Masa yang dia peruntukkan bagi satu azan tidak melebihi 3 minit. Kalau lebih potong markah. Tak mau panjang-panjang, ringkas saja. Dia kalau kita ambil standard ni lah. Kalau di RTM, kalau radio, TV pun dia 3 minit je. Panjang-panjang tak lepas kat TV. Okay. 3 minit insyaAllah cukup. Tuan-tuan boleh lah nak buat lagu-lagu sikit. Okay, kita last tadi kat mana tadi? Tarawih dah. Tarawih. Okay, kita ambil sikit lagi. Okay. Jadi kita dah habis tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu fadlan minallah wa ni'mah. Betul? Okay. Bagi rakaat yang 6 kita baca fadlan minallah wa ni'mah. Okay, cuba kita baca sama-sama. Fadlan minallahi wa ni'mah. Okay, cuba. Wa maghfiratan wa rahmah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Betul? Betul apa? Lupa dah, lama tak ingat. Itu yang 4 pula. Okey, yang 4 pula. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil ladzi Subhanal malikil hayyil ladzi lupa tak mari. Malikil hayyil ladzi la yamut wa la yafut wa la yafutu abada. Subhanal malikil hayyil ladzi la yamut wa la yafutu abada. Okey, cuba. La yamut wa la Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Okey, terus. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Itulah lebih kurang ya. Okey. Kalau saya tengok di Kuala Lumpur banyak buat 20. Jadi dia adalah Khalifatul Awal, Khalifatul Thani. Sini ada juga ada. Sini 8 banyak. Begitu saja. Tak sebut Khalifatul Awal ya. Okey. Okey, saya rasa cukuplah setakat tu dulu. Kita rehat sekejap. Ya. Okey, untuk akhirlah saya tunjukkan satu contoh azan. Kalau tuan-tuan nak rakam guna suara pun boleh. Boleh nak buat panduan. Saya nak buat lagu. Tadi kita dah buat lagu Hijaz. Yang ni saya buat lagu Nahawan. Hijaz ni azan lagu Nahawan. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lebih kurang begitulah tuan-tuan ya. Ya. Oh, saya terpanjang.
Tuan-tuan nak tiru kan, tuan-tuan adjust lah bagi pendek. Okey. Okey, minta maaf suara pun tak berapa ni. Saya 2-3 minggu lepas akhirnya kena juga Al-Covid. Ya. Jadi nafas ada terganggu sikit lah. Tak berapa lancar. Alhamdulillah. Itulah lebih kurang contoh. Tidaklah kata bagus sangat. Tapi tuan-tuan nak buat panduan boleh lah. Okey, kita rehat sekejap. InsyaAllah dalam 11.30. Ya. Tuan Haji nak tahu apa tu? Ya, saya. Ya. Bismillah. Apa ni azan tadi Ustaz? Adakah setiap solat ni dia punya lagu sama ataupun mungkin subuh tu lain sikit, zuhur lain sikit ke macam mana? Ya. Dia itu atas kita punya takwilan lah. Tapi kalau kita nak sesuaikan boleh. Kita pegang konsep ini. Kalau subuh kita mesti mau tegas sikit. Mau garang sikit. Zuhur, asar kendur sikit. Sebab hari saya tengok di negara bahagian orang Arab ni, bila cuaca tu panas, dia apakan sikit. Dia kendurkan sikit. Supaya kita tak rasa tegang, stres. Jadi lagu tu tak kisah apa-apa. Cuma cara kita alun tu jangan bagi apa sangat. Garang sangat. Maghrib, Isyak bolehlah nak kuat sikit sebab dia dah malam. Okay. Tapi biasanya Zuhur sama Asar tu kita perlahan-lahankan sikit. Lagu kita tak kisah. Tuan-tuan nak buat lagu apa, tapi suara tu kena kontrol supaya tidak terlalu lantang lah. Okay. Tapi kebiasaannya tiap-tiap lagu ni dia ada suara dia. Contoh kalau Hijaz, lagu Hijaz suara dia memang garang. Kalau lagu Jaharkah, suara dia biasa lembut. Kalau lagu Bayati, lagu Nahwan, itu sederhana. Jadi kalau kita nak lembut, kita bawalah lagu Jaharkah. Tuan-tuan dah tahu lagu Jaharkah kan? Ramai orang tahu ni. Hayya 'ala salah. Itu dia lembut. Itu sesuai lah Zuhur, Asar, itu. Lebih kurang. Wallahu alam. Okey, ya, Tuan Haji, ya, sila. Ya. Tarjih tu dia sebut dulu sebelum azan. Ke semua lafaz tu ke atau hanya asyhadu an la ilaha illallah? Semua sekali. Semua sekali ya. Asyhadu Sebelum azan sebut dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Soalan pertama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bau laung. Sekali sebut empat-empat tu. Ayat solat tak ada tarjih. Sebab sebahagian orang dia bila nak asyhadu anna baru dia sebut. Tapi yang saya faham, saya belajar dulu, disebut sekali. Baru kita laungkan. Hayya 'alas solat tak ada tarjih ya. Okey. Wallahu alam. Yang kedua Ustaz, yang as-salatu khairum minan naum tadi. Naum tu dia mat apa Ustaz? Dia panggil mat lin. Mat lin. Tapi dia berapa harakah? Dia punya kadar tu macam mat arid li sukun. 2, 4, 6. Jadi kalau kita dah ambil solah tu panjang, kita bagi samalah. Selaras. Tu maksud saya tadi, biar dia sama panjang. Betul. Ya, Haji, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Ya. Saya pernah dengar untuk bila kita sebelum mendirikan solat, kita lazimnya kita dengar Bilal dia kata soft. Jadi hak yang panggil soft tu kata setengah ustaz hak Bilal, hak imam. Jadi benarkah dakwaan itu? Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, saya pernah balik ke kampung mak mentua. Lepas tu maybe tak ada Bilal kot masa tu, dia pasang radio untuk menandakan masuknya waktu solat ni. Apa pandangan ustaz? Ya. Okey, ya, sebab yang saya faham tugas untuk memberi arahan atau mengingatkan makmum untuk meluruskan saf ni adalah tugas imam. Ya. Tapi dia macam jadi trend. Ya. Bahkan makmum sebelum dimulakan qamat, makmum pun tidak disunatkan untuk berdiri awal. Kita berdiri qarqamatis salat baru makmum berdiri. Jadi bila dah bangun, dah qamat,
maka imam pun ambil tempat, baru imam ingatkan makmum untuk meluruskan saf. Okay. Tapi sekiranya berlaku begitu, wallahualam, tapi dia seolah menjadi trend, saya rasa kita kena betulkan sikit lah. Maknanya biarlah imam yang mengambil tugas tersebut. Okay. Berkenaan azan dengan kaset ni, kalau tak salah faham saya lah, saya baca dulu. Yang pertamanya, azan dengan kaset ni kita tidak disunatkan untuk jawab. Kerana dia adalah satu bentuk rakaman yang bukan dilaungkan pada ketika itu. Jadi bila kita tak sunat jawab, secara automatik tuntutan untuk melaungkan azan tu tidak terlaksana lah. Sunat, kita sebut sunat muakkad tadi. Azan tu boleh berbunyi, tapi saya rasa tanggungjawab bagi masjid tu tak terlepas lah untuk melaksanakan sunat tersebut. Walaupun dia sunat, tapi dia muakkad. Dia ada satu, ya betul, dia sunat muakkad. Dia bukannya, ada satu lagi dipanggil sunat kifayah. Sunat kifayah ni macam kita buat korban. Korban, satu ahli keluarga kita dah buat, ganjaran pahala tu semua orang dapat. Mana kalau mak ayah kita buat, anak-anak tak payah buat pun tak apa sekali. Tapi yang ni dia bukan begitu, dia sunat muakkad. Dan dia tidak terlepas dia punya tanggungjawab dengan memasang rakaman tersebut. Wallahualam. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita rehat sekejap. Dalam pukul 11.30 kita teruskan dengan pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.